Baik, beralih ke perkembangan bumi Kenyalang, antara fokusnya mengenai pertumbuhan ekonomi Sarawak. Perinciannya bersama Vanessa Merin. Silakan, Vi. Ya, Alif, kerajaan Sarawak menyasarkan pertumbuhan ekonomi 6 hingga 8% setiap tahun. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memberitahu ia bagi membolehkan Sarawak untuk mencapai pendapatan RM282 bilion menjelang tahun 2030. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan tahun ini pendapatan negeri dianggarkan RM10.159 bilion dan ia merupakan pendapatan terbesar setakat ini dalam sejarah ekonomi Sarawak. Justru katanya tahun hadapan ia dijangka akan terus mencatatkan peningkatan yang dianggarkan sebanyak RM11.035 bilion. Beliau memberitahu demikian semasa berucap pada Majlis Makan Malam Jubli Platinum Dewan Perniagaan dan Perindustrian Sarawak SCCI dan Penganugerahan Usahawan Sarawak 2022 di Kuching. Pada majlis tersebut, Premier turut menyampaikan anugerah kepada 6 penerima anugerah. Antaranya ialah penerima anugerah ulung Outstanding Entrepreneur kepada Datuk Sri Teh Chin Kin. Seramai 150 orang pelajar tingkatan 1 daripada 3 buah sekolah di Dewan Undangan Negeri Dun Nangka memulakan perjalanan 3 tahun mereka dalam program Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik 50 STEM 50 Anjuran Pusat Khidmat Dun Nangka hari ini. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Datuk Dr. Anwar Rapai, program pendidikan yang bertujuan untuk mengasah minat pelajar kepada subjek STEM itu akan berlangsung selama 10 bulan atau sepanjang kalender persekolahan tahun depan. Datuk Dr. Anwar berkata program itu diwujudkan untuk meningkatkan jumlah pelajar mengikuti aliran sains di ketiga-tiga buah sekolah menengah dalam Dun Nangka, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Sibu, SMK Jalan Oyak dan SMK Kampung Nangka Sibu. Program tersebut jelasnya melibatkan kolaborasi 4 organisasi dan agensi lain, iaitu Universiti Teknologi Sarawak, Hub Inovasi Digital Sibu HIDS, Pustaka Negeri Cawangan Sibu dan Pejabat Pendidikan Daerah Sibu. This is not a motivational types of, it is in everything there. Motivational involves tuition, involves activities, and it involves assessment. Yeah. So it's not just a motivational talk like other groups. Let them do, but this is a different model that we have. And it involves all the teachers and the pengetua. Beliau ditemui media selepas melancarkan program STEM 50 yang diadakan di Universiti Teknologi Sarawak, Sibu. Jelasnya lagi, SDIH dan Pustaka akan menjalankan program melibatkan bidang komputer dan digital, manakala UTS pula akan menjalankan program melibatkan bidang sains dan kejuruteraan. Dengan pengambilan pelajar seramai 150 orang setiap tahun, program tersebut dijangka mempunyai 450 orang pelajar dalam tempoh 3 tahun akan datang. Dalam itu, Dr. Anwar turut mengumumkan pelajar yang mendapat tempat 15 teratas dalam sesi penilaian akhir program itu kelak akan dihadiahkan sebuah komputer riba. Cadangan bajet Sarawak 2023 berjumlah RM10.797 bilion tahun depan jelas menunjukkan negeri Sarawak bergerak pada kadar yang lebih tinggi untuk menjadi sebuah negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembu Miro Simoh berkata bajet yang dicadangkan adalah sebagai proaktif dan berdaya tahan selain direka bentuk untuk menghadapi cabaran pasca COVID-19. Miro Simoh menjelaskan dengan jumlah bajet tersebut ia membolehkan pelbagai projek dan program akan dilaksanakan di seluruh Sarawak. Tambahnya, bajet itu merupakan tahun kedua berturut-turut melebihi jumlah RM10 bilion. Katanya ini menunjukkan bahawa di bawah kepimpinan Premier Sarawak dan barisan kabinet telah membawa prestasi yang luar biasa dalam mengurus dan mentadbir negeri Sarawak. Belanjawan itu juga jelas Miro sudah pasti akan mengubah lanskap pembangunan di seluruh Sarawak, tidak kira kawasan luar bandar, pinggir bandar dan bandar. Beliau dalam membahaskan rang undang-undang perbekalan 2023
2023-2022 pada persidangan Dewan Undangan Negeri menambah pendekatan re-engineering revenue merupakan satu lagi pendekatan cemerlang yang diperkenalkan oleh Premier untuk menerajui kutipan hasil bagi Sarawak. Ia adalah pendekatan untuk mencapai peningkatan dalam kutipan hasil dan untuk mengekalkan perbelanjaan yang tinggi pada setiap tahun fiskal. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Dennis Ngau, menggesa kerajaan negeri untuk mempertimbangkan dan mengkaji semula peruntukan semasa projek transformasi luar bandar RTP dengan mengkategorikan kawasan kepada bandar, pinggir dan luar bandar. Beliau berkata semua kawasan gabungan Parti Sarawak GPS memerlukan peruntukan RTP untuk memenuhi keperluan kawasan masing-masing. Dennis bagaimanapun dalam sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2023-2022 menjelaskan jumlah peruntukan di bawah RTP tersebut tidak pernah mencukupi. Beliau menambah beberapa kawasan bernasib baik kerana mendapat sokongan daripada kementerian atau agensi lain, tetapi bagi kawasan luar bandar yang jauh seperti Telang Usan tidak seperti itu dan keadaan itu menekan penduduk di luar bandar. Justeru katanya berdasarkan cadangan itu, kawasan luar bandar yang jauh boleh dianggap perlu diperuntukkan dengan jumlah RTP yang lebih besar. Menurut Dennis, peruntukan RM5 juta kepada kawasan terpencil boleh dianggap sebagai lapuk berikutan peningkatan kos menyebabkan pengehadan bilangan projek boleh dilaksanakan dalam tempoh setahun. Sementara itu, dalam sesi perbahasan yang sama, Adun Terbeduk Dr. Simon Sinang Bada mahu kerajaan memperuntukkan lebih banyak peruntukan bagi membina lebih banyak jalan pertanian kepada petani di kawasan Terbeduk. Beliau berkata ini penting bagi membolehkan pemodenan dan mekanisme amalan serta teknik pertanian yang akan meningkatkan kecekapan, produktiviti dan keuntungan golongan petani. Dr. Simon memberitahu terdapat 59 buah kampung di Terbeduk dengan jumlah penduduk seramai 32,966 orang dan seramai 2,259 keluarga terlibat dalam bidang pertanian. Beliau menjelaskan pejabat Jabatan Pertanian yang baharu di daerah Terbeduk dengan hanya 2 pegawai tidak mencukupi untuk menampung keperluan petani di Terbeduk. Beliau juga menggesa Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah melihat perkara tersebut memandangkan pertanian merupakan aktiviti ekonomi utama di Terbeduk yang memerlukan perkhidmatan lanjutan dan bantuan. Ini katanya untuk petani meningkatkan pengetahuan, produktiviti dan pendapatan selaras dengan aspirasi negeri untuk mencapai ekonomi berpendapatan tinggi menjelang 2030. Malam Kemuncak Pesta Kebudayaan Tionghoa bakal berlangsung malam ini sebagai satu acara berprestij yang menghimpunkan kebudayaan kaum Tionghoa secara menyeluruh. Ia turut dijangka menarik minat penyertaan kaum lain untuk menyaksikan sendiri keunikan yang bakal ditampilkan sempena pesta itu. Memasuki edisi ke-11 Pesta Anjuran Kawasan Rukun Tetangga KRT Pekan dengan kerjasama Pejabat Residen Limbang memilih lot 777 tapak letak kenderaan Majlis Daerah Limbang sebagai lokasi penganjuran program. Timbalan Setiausaha KRT Pekan, Chua Mei Ling, menyifatkan pesta itu memberi peluang kepada penduduk Limbang khusus masyarakat Cina berhimpun dalam satu acara setelah sekian lama tidak diadakan. Bahkan katanya pesta itu turut memberi peluang kepada kaum lain mendekati tradisi kaum Tionghoa selain mengisi aktiviti hujung minggu. Bagi orang ramai-ramai, Limbang sini Cina punya festival lah, lebih meriahkan semualah. Pun lama kita tidak bikin kan, ada 3 tahun sudah. Antara pengisian malam ini, persembahan muzik orkestra Tionghoa, tarian singa, pakaian tradisi termasuk tarian kebudayaan. Acara tumpuan malam ini perarakan tanglong beramai-ramai mengelilingi Bandar Limbang. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Ya baik, terima kasih V.